Jangan lupa sahabat, like, komen dan subscribe. Tonton video saya sampai habis. Assalamualaikum sahabat semua, apa khabar? Semoga kita sentiasa sihat, diberkati Allah dan dilimpahkan rezeki seluas-luas lautan. Amin amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi dengan saya, Aisyah Bunga. Hari ini saya nak kongsikan dengan sahabat semua cara penjagaan pokok Philodendron grossum. Ni Okey, masa saya beli tu, di awal saya beli tu memang kecil. Nanti saya akan tunjukkan pokok yang baru saya beli tu di bahagian bawah sini. Nanti saya akan kongsi dengan sahabat semua dari kecil dan sampai besar macam ni saya beli. Nampak? Okey. Tak sampai setahun lah. Dalam 7 bulan, 6 bulan dah besar macam tu. Okey, nak tahu tipsnya, cara penjagaan untuk cepat besar Philodendron grossum? Jom ikuti video saya sampai habis. Okey, Philodendron grossum ni dia tak suka dengan panas. Okey, masa kecil saya kerap baja lah, seminggu sekali baja organik. Okey, jangan letak baja tu dekat dengan pokok. Kita jauhkan sikit dari batang pokok. Elakkan dari menguning dan pokok terbakar daun. Okey, lepas tu nak cepat besar lagi, tip yang selalu saya kongsikan dengan sahabat semua, kerap tukar pasu. Ikut step by step pasu dari kecil sampai besar. Jangan pokok kecil kita pakai pasu yang besar, itu salah. Sebab bila pokok kecil pasu lebih besar dari pokok, dia boleh mengakibatkan busuk akar. Satu, lebih air. Bila lebih air, sebab tanah lebih banyak dari pokok, dia boleh membuatkan kita busuk akar. Bila dah busuk akar, sayanglah sahabat semua, pokok sakit makin lama. Daun, 1 daun, 2 daun, apa masalah? Kalau sahabat punya pokok selalu ada masalah, naik 1 daun, 2 daun, mati, tengok pada dia punya akar. Akar banyak ke tak? Satu, akar dia membusuk ke tak? Kita boleh cek dari di awal akar tu busuk ke ataupun tidak. Okey. Kalau dah membesar macam ni, saya jarang juga membaja, sebab saya pakai media hormos yang saya buat sendiri tu, dia dah macam baja juga. Kita tak perlu buang. Kalau kita nak, kita tak, macam contoh pakai hormos yang saya jual tu, kita tak perlu risau nak tukar tanah, cuma kita top up sahaja. Contoh, kalau dia punya media tanah tu dah tak ada daun-daun, dia dah hancur, dah jadi semua hitam, kita top up lagi hormos, kita gaul, ganti saja kat situ. Kita tak perlu buang media tanah yang ada dalam pasu tu, sebab dia dah jadi baja. Bila dah jadi baja, dia sihat untuk tanaman lah. Itu tanaman saya semua sihat. Kadang saya jarang juga membaja, cuma dari kecil je saya baja. Dah besar memang saya tak pernah bagi baja. Saya memang pakai produk saya sendiri, hormos yang saya jual tu saja. Okey, lepas tu jangan lupa pasu tu yang penting. Ni pun nanti saya nak ajar sahabat semua, kita nak tukar pasu. Okey, pasu dia dah semakin besar. Okey, nampak lebih besar dari saya. Nampak? Okey, lebih besar dari saya. Saya nak tukar lagi pasu yang lebih besar. Ni pasu yang saya ada yang lebih besar. Okey, kalau lebih besar dari ni, memang saya dah tak tukar pasu lagi. Okey, sebab grossum ni, pokok Philodendron grossum ni, dia cepat membesar. Ikut pada penjagaan kita lah. Okey, kalau kita tukar pasu step by step, kita ikut pasu yang untuk kita tanam tu, dia memang akan cepat membesar. Okey, sebab banyak dah dalam video saya selalu tekankan kena kerap tukar pasu kalau nak tanaman sahabat semua besar-besar. Buktinya yang saya jaga ni pun saya jarang bagi baja sebab dia dah besar.
tapi saya kerap tukar pasu. Media tanah yang penting. Kalau tanah banyak, makan lama ataupun makan masa, pokok akan dijangkiti penyakit dan membusuk akar sebab tanah terlampau banyak. Untuk media kita tu, jangan tanah terlampau banyak. Jom ikuti video saya nak tukar pasu. Jom. Okey, untuk Philodendron glurosum ni, dia memang paling penting penjagaan tanah. Sebab Philodendron glurosum ni, dia mudah busuk akar. Kalau kita pakai media tanah yang banyak, takut cepat akar tu membusuk. Kalau nak sihat macam media saya, macam pokok saya ataupun tanaman saya, Philodendron glurosum ni, dan cepat besar, ikut tips dari saya, tips saya sendiri. Okey, media tanah kena betul, baja seminggu sekali. Kalau dah besar, tak kisah, ikut pada media tanah yang sahabat pakailah. Okey, kena rajin siram, tak kisah. Tempat saya hari-hari kena hujan. Okey, tengok pada media tanah jugalah. Kalau media tanah poros, tak kisah. Sahabat semua kena hujan ke, hari-hari sahabat nak siram ke, tak kisah. Okey, media poros yang paling penting untuk kalau musim hujan. Kalau musim panas, kita kena kerap siram. Kalau saya, sehari 3 kali untuk musim panas. Sebab saya pakai media tanah poros. Bila pakai media tanah poros, kita kena kerap siram. Jangan kurang siram, nanti dia akan menguning atau layu. Okey, jom ikuti video saya selanjutnya untuk tukar pasu. Okey, sekali pakai media tanah yang biasalah saya punya, saya akan lebihkan daun-daun kering. Untuk tanaman Philodendron glurosum ni, saya akan lebihkan ranting-ranting kayu ataupun ranting-ranting buluh ataupun daun-daun kering. Tapi saya memang pakai daun-daun buluh saja, sebab daun buluh ni banyak khasiatnya sahabat semua. Kalau untuk daun-daun yang lain, saya tak berapa pasti sebab saya tak pernah menggunakannya. Memang dari dulu bertahun-tahun saya pergi ke kebun ataupun saya pergi ke ladang kelapa sawit ataupun hutan kelapa sawit, saya ambil sendiri, saya cari sendiri sebab susah juga nak dapat pokok buluh ni. Kalau dekat rumah-rumah, kebanyakannya ada di ladang kelapa sawit, memang banyak. Saya memang ambil sahaja. Okey. Di bahagian bawah tu saya akan taruh daun-daun kering banyak, sebab di bahagian bawah tu menyerap air. Bila menyerap air, kita janganlah pakai tanah banyak-banyak. Bila pakai tanah banyak-banyak di bahagian bawah tu, takut nanti dia meninggalkan air, bertakung air, dia jadi becik. Bila kena akar, dia akan rosak dan akan mati. Okey, jom. Saya dah siapkan media saya sendiri. Saya pakai daun-daun banyak. Just kita tukar saja. Kalau pakai media tanah dari saya, tak perlu buang media tanah yang ada dekat pasu yang lama. Just kita letak dan jangan usik akar dia. Sensitif. Okey. Untuk tanaman apa-apa pun, kalau kita nak tukar pasu, kalau boleh, tu saya cakap, kalau pakai media tanah yang bagus, dia tak akan menyusahkan kita bila kita nak tukar pasu nanti. Sebab media tanah yang saya pakai ni, dia macam organik. Makin lama dia akan menjadi organik baja. Kita tak perlulah buang tanah tersebut. Tapi kalau kita pakai media tanah yang dari luar, tak ada campuran-campuran organik ataupun tak ada campuran media poros, tanah sahaja, kita kena buang tanah yang lama tu. Sebab tanah yang lama tu dah tak ada khasiat dan dah tak ada vitamin dalam tanah tu. Kita kena buang dan kita tukar tanah yang baru. Perbezaan ya, tanah biasa ataupun tanah hitam dan tanah organik. Bila kita pakai tanah organik, tak perlu kita buang tanah yang lama, just kita tambah sahaja tanah yang baru, dah kita boleh pakai untuk pasu yang baru. Jom. Okey, ni dia. Kita perlahan-perlahan keluarkan dia. Ketuk-ketuk dulu. Kalau pakai hormos
kita tak perlu korek-korek dia, tak payah bersusah payah sebab dia media ringan, media poros. Kita tak berat pun nak angkat pasu pun, tengok pasu besar pun dia tak berat. Okey, jom. Nampak? Senang je kita nak tarik, tengok. Akar semua segar sahaja. Nampak? Akar semua cantik. Okey, jom tengok. Senang je sahabat semua, kita tukar media tanah, tak perlu risau nak korek-korek, nak punggah-punggah tanah dia. Kalau pakai media ringan ataupun hormos yang ringan, senang. Nampak? Tak berat, akar pun cantik, nampak? Akar pun sihat. Okey, kita dah tukar pasu dan kita dah potong sikit. Ambil induk yang besar ni. Ada 3 daun. Biasa saya tak pernah potong yang ni besar ni, memang saya tak pernah potong. Saya ambil anakan je sebab dia ada tumbuh anakan dia memang comel-comel. Dia dah tumbuh macam pokok kecil lah. Saya ambil macam tu je. Dah banyak dah saya jual. Ada dalam 10 lebih pasu macam tu lah yang saya jual anakan dia. Contoh saya nak ambil ada satu tu, dia dah tumbuh daun baru. Sama juga, dia tumbuh kecil juga. Jom. Okey, contoh ini nampak. Hari tu ada dalam 3 pasu macam tu. Yang ini pun dah ada customer nak, sebab dia kata ada satu daun je. Dia datang rumah saya lah, ada satu daun je dia nak tumbuh. Dia nak tumbuhkan lagi satu daun ataupun 2 daun baru dia nak ambil. Nampak dia dah tumbuh daun baru, ada satu daun, bahagian depan tu ada lagi satu daun, ada 2 daun. Tapi alhamdulillah kebanyakannya yang saya tanam anakan dia semua senang hidup. Sebab saya akan rendam, letak di bawah dia tu ada air. Nampak dia ada garisan. Kalau kita ambil anakan dia memang kena rendam dalam air untuk kita cepat tumbuh dia punya akar. Tapi jangan sampai separuh macam ni lah air. Macam ni saja air. Tu dah cukup. Tapi kalau induk besar macam ni, sebab dia dah ada akar, tak kisah pun kita nak tanam macam mana. Okey, kita dah tukar pasu. Jom saya tunjukkan.